A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada setiap tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran di hadapan malaikat Jibril alaihi salam. Baca Al-Quran di hadapan malaikat Jibril alaihi salam. Jadi mendapat bimbingan khusus daripada malaikat Jibril alaihi salam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal Jibril alaihi salam kana yulqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli sanatin fi Ramadan hatta yansaliha fa ya'ridu alaihi Nabi Al-Quran." Sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap tahun di dalam bulan Ramadan. Dan Nabi membaca Al-Quran. Nabi membentangkan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril alaihi salam hatta yansaliha, sehingga habis Al-Quran. Nabi baca Al-Quran itu sehingga habis di hadapan malaikat Jibril alaihi salam. Jadi apa? Dengan kata lain, Nabi bertadarus dengan malaikat Jibril alaihi salam. Tadarus ini bermaksud seseorang yang membaca, ada seorang lain lagi yang mendengar. Ada seorang baca, ada seorang dengar. Baguslah amalan tadarus seperti yang kita diamalkan dalam bulan Ramadan. Di kebanyakan masjid di tempat kita membaca Al-Quran secara tadarus pada selepas sembahyang tarawih, selepas subuh dan sebagainya, ada kumpulan tadarus. Ada yang membaca, ada yang mendengarnya. Itu adalah tadarus, adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang baca, ada yang mendengarnya. Kalau dari sudut kita belajar Al-Quran, ini ada 3 cara belajar Al-Quran. Yang pertama, guru membaca, kita mendengar. Itu dikira sebagai satu pembelajaran Al-Quran. Guru baca, kita pun dengar. Itu dapat dikira belajar juga macam tu. Yang kedua, guru baca, kita ikut. Yang kedua. Yang ketiga, murid baca, guru dengar. Janji ada yang mendengar di antara dua tadi, antara guru dengan murid ataupun kita dengan kawan kita. Jadi tadarus Al-Quran satu amalan yang mulia, satu amalan yang baik. Dalam keadaan kita belajar Al-Quran, kita kena tanam dalam hati kita, Al-Quran yang kita belajar ini, kita hendak sampaikan kepada orang lain. Itu perlu adalah hati kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik di kalangan kamu yang belajar Al-Quran dan mengajar orang lain. Selepas dia pandai, dia tahu hukum hakam bacaan Al-Quran dengan baik, dia ajar pula isteri dia, anak-anak dia, kawan-kawan dia, sahabat dia, dan tetangga dia, siapa saja umat Islam yang mana yang mengajar Al-Quran itu pula kepada orang lain. Setelah dia belajar, dia berguru, dia ajar pula kepada orang lain. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di kalangan kamu yang belajar Al-Quran dan mengajari pula orang lain. Kena ajar pula pada orang lain. Kena ada dalam hati kita cita-cita kita. Bukan kata kita belajar untuk diri kita sahaja, tapi kita nak ajar orang lain. Biarlah di satu tempat itu, di satu taman perumahan, di satu kampung, di kawasan rumah apartmen, kawasan rumah flat, ada orang yang buka kelas mengaji Al-Quran untuk ajar anak-anak sekitar di kawasan kita tinggal. Allah Akbar, sangat cantiknya. Dan Al-Quran itu mesti ada tadarus, maksudnya kita baca dan ada orang lain mendengarinya supaya ada kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran yang kita baca dapat diteguri. Ada orang yang menegur kita. Seorang sahabat Nabi nama Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini di antara pakar Al-Quran. Kerana Nabi pernah membawa Zaid bin Sabit mendengar bacaan Nabi di depan malaikat Jibril alaihi salam. Satu-satunya sahabat yang mendengar Nabi membaca Al-Quran di depan malaikat Jibril alaihi salam ialah Zaid bin Sabit. Maka di antara pakar Al-Quran selepas Nabi wafat menjadi rujukan ramai sahabat-sahabat, dan di antaranya ialah Zaid bin Sabit, di antara pakar rujukan yang ada di zaman selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid di antara yang di antara tugasan yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman dan Ali kepada Zaid bin Sabit untuk menulis Al-Quran bersama dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, kerana kepakarannya di dalam penulisan, dalam mengetahui tentang keadaan dan seluk-beluk Al-Quran. Dalam Al-Quran juga ada wakaf, ada banyak wakaf. Di antaranya nama dia wakaf Jibril. Ada wakaf Jibril. Wakaf Jibril ni ialah wakaf yang Nabi terima khusus daripada malaikat Jibril alaihi salam. Jadi ada 10 tempat wakaf Jibril di dalam Al-Quran. Wakaf Jibril ni tidak ditulis dekat Al-Quran.
Jadi kita dapat dia melalui guru kita. Tempat ni wakaf Jibril. Kita baca lagi, tempat ni wakaf Jibril. Nabi membaca Al-Quran khusus depan malaikat Jibril alaihissalam, dan ada tempat-tempat dinamakan dia wakaf Jibril. Selain daripada wakaf yang kita belajar, wakaf apa ni lazim, wakaf yang kita duk belajar tu, ada lagi wakaf yang lain yang tidak ditulis dalam pelajaran wakaf dalam pembacaan Al-Quran. Nama dia wakaf Jibril alaihissalam. Semoga kita berada dalam bulan Ramadan, kita ambillah kesempatan membaca Al-Quran, kerana dalam bulan Ramadan ialah ganjaran pahalanya besar membaca Al-Quran. Jadi semoga dengan kita baca Al-Quran, kita dapatkan tingkatkan lagi diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.